umur yang Allah rezekikan kepada kita, semoga umur kita diberikan keberkatan dan diberikan rahmat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Hari ini kita sambung di muka surat yang ke-77 pada perenggan yang keempat. Muka surat 77 pada perenggan yang keempat, yang mana di dalam kitab ini dia kata, kalau dalam kitab saya ni dia ada bagi tajuk, dalam kitab tuan-tuan dan puan-puan dia tak ada tajuk, dia terus saja kepada penerangan. Dekat sini kalau tengok dia kata fi salatil lati yusyarra' laha al-adhan, pada menyatakan bab ataupun fasal pada menyatakan solat-solat yang disyariatkan padanya azan. Maknanya apakah solat-solat yang disunatkan ataupun disyariatkan untuk kita ataupun disuruh untuk kita melaungkan azan. Okey, jadi dia punya teks dia, Imam Nawawi dia kata apa? La yushra'ul adhan illa lis-salawatil khams. Tidak disyariatkan azan kecuali untuk solat 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sama ada solat-solat itu solat yang tunai, maksudnya solat yang pada ketika itu waktunya kita tunaikan solat itu, ataupun solat-solat faitah. Solat faitah ini adalah solat-solat yang kita buat sebab solat itu kita tertinggal. Maksudnya kalau bahasa mudahnya solat-solat kita yang solat qada lah. Solat kita yang kita qada itu, kalau kita tertinggal solat itu. Wasawa'unil hadir wal musafir, sama ada solat itu solat orang yang hadir ataupun hadir itu solat orang yang tidak musafir, ataupun solat orang yang musafir. Kalau dia musafir, dia kena azan juga kalau ikut dia punya kalau ikut pensyariatannya. Wasawa'un man shalla wahdahu aw fi jama'ah, sama ada seseorang itu solat secara bersendirian ataupun dia solat secara jamaah. Maknanya dekat sini kalau kita tengok, dia boleh azan dekat rumah. Makanya kalau mak-mak, kalau suami pergi semayang dekat surau ataupun masjid, ibu-ibu ataupun mak-mak, mama-mama ke mami-mami ke dekat rumah ni, kalau nak ajar anak-anak tu berazan, ajar masa dia kecil. Jadi masa masuk je waktu solat, ayah pergi surau, pergi masjid, maka mak dekat rumah ni boleh bukakan azan, ajar anak-anak ni azan di rumah. Maka mereka boleh azan di rumah. Untuk orang perempuan tidak disyariatkan azan lah. Tapi kalau nak buat, ini benda yang tidak dilarang lah, sebab larangan untuk azan ataupun untuk azan untuk perempuan itu sebab dia ada fitnah. Maka kalau dekat rumah untuk perempuan nak memahami, nak merasai dengan suara yang tidak didengari oleh orang yang mendatangkan fitnah, tidak ada masalah lah. Kalau tengok kepada perbahasan para ulama', dia tidak sebut tentang kalau orang perempuan itu azan di rumah ke apa, tidak disebut. Okey, maksudnya untuk latihan, untuk mengetahui tentang syariat, untuk mengajar anak-anak kecil lelaki untuk azan sebelum dia berazan di masjid dan surau, maka boleh. Kalau ayah itu tak sempat pergi ke surau, mungkin ada uzur dan sebagainya, maka dia boleh azan di rumah. Boleh azan di rumah, insya-Allah. Sama ada sembahyang ataupun dia azan walaupun dia seorang-seorang dekat masjid dan surau. Dia nak bagi tahu, maksudnya boleh azan, disuruh untuk kita azan sama ada kita solat sendirian ataupun solat secara jamaah. Kita tengok dekat sini dia punya okey. Kenapa dinaskan, ditekskan dekat sini solat-solat, termasuk solat-solat yang kita qada, Kenapa? Dalam kitab ini dikata tulibal adhan fil faitati huwa al-qaulul qadim lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Okey, kalau kita tengok, biasanya azan ini dibuat semasa untuk kita solat pada waktu tersebutlah, bukan untuk solat-solat qada. Tetapi pendapat pada mengatakan disuruh juga azan untuk solat-solat yang terlepas ini, untuk solat-solat qada ini. Kenapa? Sebab ia
berdasarkan pendapat ataupun qaul qadim bagi Imam Asy-Syafi'i. Dia kata huwa al-qaulul qadim lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa huwa al-mu'tamad. Dia adalah qaul ataupun pendapat yang lama bagi Imam Syafi'i dan itulah pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad maksudnya the final qaul untuk mazhab Syafi'i, untuk Imam Syafi'i adalah itulah qaul dia sebab dia tak berubah. Maksudnya dalam qaul qadim dia, pendapat yang lama dia macam tu, pendapat yang baru dia pun tidak ada disebut yang bertentangan dengan pendapat dia yang lama. Untuk jemaah-jemaah yang mungkin kurang memahami tentang isu ataupun belum pernah dengar ke, kalau pernah dengar mungkin ulangan sikit lah saya nak bagi tahu sebab supaya tidak ada kekeliruan. Siapa yang belajar fiqh ataupun ada basic tentang ilmu fiqh dan sebagainya, maka kita kena faham bahawa Imam Syafi'i dia duduk dekat Iraq lama. Dia duduk di sebelah sana dan dia sudah memulakan pengajian dia di Iraq. Okey. Jadi di sana dia mengambil hadis-hadis, belajar dari guru-gurunya di sana. Maka di Iraq ini ada terdapat dia mengambil riwayat-riwayat yang kurang kuat ataupun dia tidak menemui riwayat-riwayat dalam beberapa bab. Jadi dengan sebab itu dia berijtihad. Dengan ijtihad berdasarkan collections of narrations, maksudnya sekumpulan riwayat-riwayat yang dia dapat pada ketika itu. Maka dia menyelesaikan masalah-masalah ataupun berfatwa ataupun berijtihad di Iraq berdasarkan riwayat-riwayat yang dia dapati sahaja. Dan bila dia keluar dari Iraq menuju ke Mesir, saya lupa dia umur dia pada ketika itu berapa puluh tahun, 20 tahun lebih sebenarnya. Kalau tak silap saya lah. Kalau saya silap minta maaf. Tapi dia keluar daripada Iraq menuju ke Mesir. Pada ketika dalam perjalanan dia keluar daripada Iraq ke Mesir itu, sehingga sampai ke Mesir, bermulalah perubahan beberapa pendapat dalam kalangan pendapat Imam Syafi'i ini sendiri. Maksud dia berubah pendapat. Sama ada berdasarkan ataupun disebabkan dia menjumpai hadis-hadis lain yang dalam bab-bab yang dia pernah berijtihad di Iraq, ataupun dia menjumpai hadis lain yang lebih sahih daripada hadis yang dia dapat dan dia pelajari di Iraq. Maka itulah terkenalnya Imam Syafi'i ini tidak sama macam imam-imam lain. Dia ada qaul lama, dia ada pendapat lama, dia ada pendapat baru. Jadi kalau kita dengar benda ni, kita dah faham dah bahawa Imam Syafi'i memang ada pendapat lama, ada pendapat baru. Ada pendapat lama yang diperbarui bila dia keluar daripada Iraq. Ada pendapat lama yang tidak diperbarui, maksudnya pendapat itu kekal sebegitu, dan ini di antara pendapat-pendapat yang kekal. Itu sebab dia kata wahuwal mu'tamad. Itu dia bagi tahu, dia kata liquwati dalilihi bi thubutihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari. Jadi di sisi Imam Syafi'i disuruh juga untuk kita azan untuk solat-solat yang kita tertinggal. Itulah dia punya hujah lah, dia punya hujah kenapa dalam solat yang qada pun disuruh untuk kita azan. Okey. Selepas itu Imam Nawawi dia kata apa? Wa idza adzana wahidun kafa 'anil baqin. Dia kata kalaulah seorang itu telah azan seseorang daripada kita, kafa 'anil baqin, cukuplah untuk selain daripada tu. Maksudnya dia jadi macam seorang buat, yang lain tak payahlah buat. Kalau tadi solat dekat rumah, dia azan untuk dalam rumah dia dengar sahaja, tu tidaklah ada masalah walaupun rumah sebelah azan juga. Okay, tapi kalau dekat surau, dekat sekumpulan majma', tempat orang berkumpul, maka seorang dah azan cukuplah. Orang lain tak payah azan dah. Takut nanti azan-azan, semua azan tak habis dan dia melewatkan kita melakukan solat dan mungkin mengganggu beberapa urusan lain yang perlu dibuat oleh orang ramai. Wa idza qada fawaita fi waqtin wahid adzana liula wahdaha. Kalaulah berlaku salat qada
pada satu waktu yang sama, maksudnya dia qada beberapa solat dia pada waktu yang sama, adzana lil ula wahdaha, maksudnya dia azan untuk yang pertama sahajalah, wa aqama li kulli salatin, dan dia pun solat, dia pun melakukan iqamah pada setiap solat itulah. Kata kalau dia tertidur lama sangatlah, tertinggal 3 waktu, maka dia azan untuk waktu yang pertama saja, maka solat-solat yang 2 lagi itu dia akan iqamah lah setiap satu solat itu. Wa idza jama'a baina salatain, kalau orang itu menjamakkan solat sama ada jamak tamam atau menjamak qasar, maka azana lil ula wahdaha wa aqama li kulli wahidatin, maka dia azan untuk yang pertama sahaja. Kalau dia jamak zuhur asar, dia azan pada yang asar, ataupun kalau dia jamak takhir, dia azan pada yang solat yang pertama tu lah. Dia ada khilaf lah sama ada, biasa khilaf pada jamak takhir lah, sama ada nak solat zuhur dulu ataupun nak solat asar dulu. Ada pendapat kata solat zuhur dulu, ada pendapat kata solat asar dulu, dua-duanya tak apa, tidak ada masalah. Okey, maka azan sekali sahaja dan iqamah pada setiap solat yang kita jamakkan itu. Okey, saya nak tengok kalau ada soalan. Sekejap. Okey, setakat ni tak ada soalan. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi kepada teks yang seterusnya. Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata wa amma ghairus salawatil khams, sesungguhnya untuk solat-solat yang selain daripada solat 5 waktu, fala yu'adzinu li syai'in minha bila khilaf, tidak ada azan untuk solat-solat yang selain daripada solat 5 waktu ini tanpa khilaf. Maknanya ulama ijma' mengatakan tidak ada azan untuk solat-solat selain daripada solat 5 waktu. Thumma minha ma yustahabbu an yaqul 'inda iradati salatiha fi jama'atin. Tetapi kemudian dia kata daripadanya apa yang dibincangkan di kalangan para ulama, apa yang disunatkan untuk seseorang itu berkata bila dia nak solat dalam bentuk jamaah, solat dalam bentuk jamaah, solat sunat lah, terutama macam solat tarawih, contohnya solat hari raya contohnya kan. Okey, apa yang kita nak katakan, apa yang perlu dikatakan? Yang perlu dikatakan adalah as-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Okey, dalam bab baris ni kadang-kadang kita dengar orang kata, Bilal kata as-salatu jami'ah. Dia matikan ujung tu tak ada masalah lah. Tapi kalau dia hidupkan ujung tu as-salata jami'atan, ataupun kita dengar kadang-kadang, selalunya kalau kat Malaysia ni dia baca dengan bacaan dia baca dengan bacaan rafa' ni bacaan baris hadapan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Okey, tapi salah kalau dia kata as-salatul jami'ah, alif lam dekat jim sebelum perkataan jami'ah tu tak ada, tak betul. Tapi alif lam mestilah pada as-salatu saja. Okey, maka kalau dengar Bilal kata as-salatu jami'atun, as-salatu jami'atun, salah, as-salatu jami'atan. Okey, satu bacaan. Ataupun as-salata jami'atan, dua bacaan. Maka boleh baca dua bacaan. Ini ada penerangan dari segi bahasa lah. Ada penerangan dari segi bahasa. Kebanyakannya untuk jami'atan, untuk jami'ah, dia kedua-duanya bacaan dengan mansub ataupun bacaan dengan baris di atas, baris dua di atas. Cumanya beza dari segi as-salah. As-salatu ke as-salata. Maka siapa yang baca as-salatu macam kita biasa baca tu betul juga. Siapa yang baca as-salata juga betul berdasarkan perbahasan nahwu ataupun grammar dalam frasa yang kita sedang bincangkan ni. Maka jangan ribut-ribut, jangan bising-bising, maka keduanya ada takdir ataupun ada perbahasan dan kedua-duanya adalah betul insya-Allah. Okey, maka untuk solat-solat jemaah, solat kusuf ke, solat khusuf ke, gerhana bulan, gerhana matahari, solat solat
hari raya, lepas tu solat Jumaat tidaklah, sebab dah diazankan pada awal ni tu. Okey. Dan solat-solat jemaah yang solat sunat selain daripada solat 5 waktu yang lain yang dilakukan secara berjamaah. Okey. Mithlul Aid, dia kata mithlul Aid wal kusuf wal istisqa, seperti solat hari raya dan solat gerhana dan solat minta hujan, solat minta hujan al istisqa. Wa minha ma la yustahabbu dhalika fihi, dan sebahagian daripada dan dari di antara perkara-perkara yang tidak disunatkan untuk kita azan adalah seperti solat-solat sunat-sunat dan nawafil al-mutlaqah, maksudnya solat-solat sunat sebelum dan selepas solat-solat fardu tidaklah ada azan. Wa minha makhtulifa fihi, dan sebahagiannya ada yang diperselisihkan pendapat padanya seperti solat tarawih dan solat jenazah. Maksudnya azan. Dekat sini kita bercakap tentang azan. Azan, dia bukan iqamah ni. Balik sana kejap as-salatu jami'ah. Kita bercakap tentang azan. Wa minha, lepas tu dia kata annahu wal asah, dia kata wal asah annahu ya'ti bihi fit tarawih dunal janazah. Ada yang mengatakan, dia kata yang lebih sahih, dia kata azan untuk solat tarawih dan jenazah. Dia kata ada perbezaan pendapat tentang azan pada solat tarawih dan jenazah, tetapi dia kata al-asah, yang betulnya di sisi Imam Nawawi lah, annahu ya'ti bihi fit tarawih. Maksudnya boleh azan pada solat sunat tarawih tetapi tidak pada solat solat jenazah. Tidak pada solat jenazah. Nanti kita tengok sikit. Okey. Apa yang benar adalah bahawa solat tarawih menggunakan azan tetapi tidak untuk solat jenazah. Okey, tengok Imam Nawawi dia mengatakan begitu tetapi kita tidak amal kalau dekat Malaysia ni. Jadi kita mungkin mengambil pendapat-pendapat imam-imam lain di dalam mazhab Syafi'i selain daripada Imam Nawawi. Sebab kalau ikut pendapat Imam Nawawi, maknanya kita kena azan untuk solat tarawih. Ini berdasarkan teks dalam Al-Azkar ni lah. Dan teks Al-Azkar ni. Cuba kita tengok dia punya penerangan dekat bawah ni. Qauluhu dunal janazah khalafa fihi jam'un mutaqaddimun. Maksudnya ulama berselisih pendapatlah tentang azan solat jenazah tu. Wa wajhu ma rajahahu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala huna fi rawdah wa naqalahu anin nas Maksud Imam Nawawi mengikut juga apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Imam Syafi'i ada dua kitab yang agak masyhur, memang masyhur lah untuk Imam Syafi'i. Satu, Ar-Risalah satu. Okey. Annal musyi'in laha hadirun fala hajata li'amal. Dia kata kenapa solat jenazah tak payah? Sebab dia kata solat jenazah tak payahlah sebab memang orang datang untuk tengok jenazah dah, tak payah panggil dah. Wa minhu ma yu'khad. Jadi untuk solat tarawih dia kena panggil, tapi untuk solat jenazah dia kata orang memang datang tengok jenazah dengan sebab kematian itu. Jadi itu antara pendapat, antara hujah oleh Imam Nawawi lah. Kenapa dia kata dia berpendapat lebih untuk mengatakan azan pada solat tarawih tidak pada solat jenazah, walaupun ada pendapat kata boleh azan pada solat jenazah. Wallahu alam, itu khilaf di antara di kalangan para ulama dan mereka mempunyai dalil-dalil yang tertentu yang mereka pegang. Okey, sekejap saya berhenti sekejap untuk tengok soalan. Contoh kita nak qada solat asar, boleh tak buat lepas solat isyak, selepas solat wajib, ataupun kena qada waktu yang sama? Tak, qada ni secepat mungkin. Kaedah ni sebab kita qada ni sebab kita terlepas. Kadang-kadang bila kita tengok ada orang qada, ada orang mengamalkan qada sebelum ataupun selepas dia solat waktu yang dia solat tu, wallahu alam, saya tak pasti, tetapi boleh je, tidak ada masalah. Tetapi pensyariatan qada ini kalau ikut hukum asalnya adalah bila kita terlupa, kita terlepas, kita kena terus. Kalau kita masa tu kita ingat, kita kena terus qada. Itu pendapat ulama. Maksudnya kita kena terus qada. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Tapi kalau macam contohnya kita terjaga dan pada waktu itu kita
kita teringat nak solat dan masa tu kita boleh azan. Itu sebab dia kata kita boleh azan. Kalau kita buat masa selepas waktu-waktu solat yang biasa, kita buat solat dekat masjid dan surau, makanya azan dah ada dah pada ketika itu oleh Bilal masjid dan surau. Okey. Jadi kalau tanya saya tentang soalan ini, qada solat asar boleh buat di bila-bila waktu sahaja bila kita teringat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, keseluruh solat-solat yang kita tertinggal ini untuk kita qadalah bila waktu kita teringat dan terus kita qada. Jangan tunggu. Qada sebab ia hutang. Qada ni solat yang terlepas ini adalah hutang. Solat yang terlepas ini adalah hutang, maka kita qada pada ketika kita ingat. Maksudnya bila kita teringat, kita terus qada, tak payah tunggu. Dan bila kita nak qada tu, kita disunatkan untuk kita melaungkan azan. Cumanya laungan azan untuk solat qada ini tidaklah kuatlah macam laungan azan dekat masjid dan surau, supaya ia tidak mendatangkan orang kata fitnah dan orang kata apa, kekeliruan di kalangan jamaah. Okey. Kalau nak solat 5 waktu atau solat qada tak iqamah, boleh, tak ada masalah. Dia sunat sebenarnya. Kalau nak solat 5 waktu atau solat qada tak iqamah, boleh sebenarnya iqamah dan solat, sebab hukum ni iqamah dan solat dia bukan wajib. Dia bukan wajib. Makanya boleh, tetapi kita terlepaslah fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan yang Tuhan bagi, yang Nabi dah janjikan berdasarkan wahyu yang turun dekat dia tentang kelebihan azan dan kelebihan iqamah. Jadi tak buat tak apa, tetapi kita telah meninggalkan dan kita rugilah dari segi kelebihan-kelebihan iqamah dan azan. Wallahu alam. Okey. Jadi kita sambung lagi. Dia kata apa? Pada fasal yang ya, ada soalan ke? Ya, saya ada satu soalan. Ya. Saya nak tanya, sekiranya ada masalah ingatan, ada permasalahan berkaitan dengan ingatan dan solat yang sebenar-benar tinggal tu tak dapat nak ingat sebenar-benarnya jumlah dia. Maksudnya macam lepas tu yang tu keadaan tu macam mana nak ganti solat yang tinggal tu? Okey, ganti yang mana kita confirm dulu. Maksudnya dia biasanya kalau kita terlupa, biasanya dia akan ada kita punya tendensi ataupun kecenderungan untuk kita kata, aku ni berapa, 7 ke 8 kali aku tertinggal 1 waktu ke 2 waktu, berapa kali aku tertinggal, maka ambillah yang paling banyak. Ulama ajar supaya kita meninggalkan perkara yang ragu-ragu. Contohnya macam, itu sebab dalam kaedah solat, bila kita lupa pun rakaat solat, Nabi suruh tambah je 1. Kalau kita memang akan bila tambah tu jadi lebih, tak ada masalah. Kalau kita terkurang, kita dah confirm tambah satu rakaat. Maksudnya bilangan itu kita dah confirm dah, kita keluar daripada keadaan kita yang meragukan dan keliru itu. Jadi kalau kira contohnya macam kita lupa tu, kita ambil berapa jumlah yang kita yakin sahaja. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mempertanggungjawabkan ke atas kita benda yang kita tak mampu. Lupa pun benda yang di luar kawal kita. Wallahu alam. Maka kita kira mana yang kita ingat sajalah. Tapi kalau datang lagi was-was dan ragu-ragu, tambahlah satu lagi. Maksudnya kalau kita kira dah sebelum ni, kita kata 7 waktu contohnya kita kata kan, dah buat dah, sebab itu yang kita yakin. Tiba-tiba mari balik, aku rasa macam 8, tambahlah 1 waktu lagi. Itu sajalah caranya lebih kurang, maksudnya untuk membuang keraguan kita. Tapi sebenarnya pada waktu kita dah selesaikan dah waktu yang kita yakin tu, dah selesai dah insya-Allah. Cuma ni kalau mari lagi rasa sangsi tu, tambah salah 1 lagi. Tapi kalau rasa sangsi kita tu datang dalam bentuk yang tidak kuat, maka kita berpegang dengan keyakinan kita tu. Itu sebab kaedah fiqh dia kata al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak diganggu, tidak dijatuhkan, tidak digelincirkan dengan perkara yang syak, dengan perkara yang sedikit rasa-rasa tu. Maka kita dalam keadaan ini, kita kena belajar untuk meninggalkan was-was. Sebab lupa dengan was-was ni, dia mari kadang-kadang dia jadi adik-beradik lah, sama ada satu pot dengan satu pot ke tidak satu pot. Maksudnya adik-beradik lah lebih kurang. Maksudnya kenapa kita jadi was-was? Sebab kita kadang-kadang ada lupa. Ada penyakit was-was yang memang Allah uji manusia itu dengan penyakit was-was.
Okay. Jadi kadang-kadang was-was ini datang dengan lupa itu sendiri. Maka kita belajar untuk kita yakin dan buat yang yakin dan ingat Allah tidak mentaklifkan, tidak mempertanggungjawabkan kita dengan benda yang kita tak mampu. Sebab kadang-kadang bila kita main sangat dengan benda yang was-was ni, memang kita main dengan gangguan syaitan lah. Sebab kita ada banyak lagi perkara yang kita nak buat, lagi yang lebih banyak fadilat, lebih banyak keutamaan dia, tanggungjawab dan amanah kita. Maka kadang-kadang kita terganggu dengan perkara itu. Maka kalau kita lupa, buat yang yakin. Kalau kita lupa, kira-kira buat yang yakin sahaja dan tinggalkan yang kita ragu-ragu tu. InsyaAllah. Wallahualam. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya boleh? Salam, boleh. Berkaitan dengan solat qada solat tu kan. Contohnya sekiranya orang tu kan dalam usia 70 tahun ke 60 tahun. Sebelum pada ni dia mungkin berpuluh-puluh tahun dia tak solat kan. Mungkin dia masa tu dia mungkin dalam zaman kurang lagi orang kata mungkin kurang kata amal ibadat dia lah. Mungkin 20 tahun, 30 tahun dia tak solat kan. Jadi dia tinggal solat ni 5 waktu di usia 70 tahun baru datang hidayah kepada dia untuk orang kata kembali kepada ni dalam ikut dengan syariat betul. Jadi dia bagaimana cara dia solusi Ustaz untuk dia orang kata istiqomah untuk nak qada solat dia mungkin dalam 40 tahun 50 tahun tu, sedangkan dia nak perlu solat yang 5 waktu ni kan, nak qada yang berpuluh-puluh tahun tu. Bagaimana cara dia untuk ni? Itu sebab itulah di antara perkara yang membuatkan ada beberapa ulama menasihatkan untuk rasa ringan sikit qada solat ni, qada pada waktu solat itu sendiri. Itu sebab kalau tengok setengah tempat memang dia ajar jemaah dia untuk solat qada. Jadi mungkin untuk menghilangkan dan membantu seseorang itu qada balik solat-solat dia yang dulunya dia tak buat. Itu antara perkara yang saya pernah tengok dan saya pernah baca cara untuk kita qada. Saya juga pernah, wallahualam, yang ni saya akan reserve. Soalan ni saya akan reserve insya-Allah. Saya tulis sekejap. Saya akan reserve soalan ni sebab saya pernah baca juga. Sebab benda ni kalau kita nak buat balik, dia akan jadi satu benda yang maksudnya takalluf, maksudnya susah sangat-sangat. Sebab apa Ustaz? Sebab pada ketika itu kita tak solat bukan sebab kita tertinggal. Kita tak solat pada ketika itu. Ini yang saya pernah jumpa. Sebab kita tak solat pada ketika itu sebab kita tak solat sebab kita jahil dan sebab kita leka, bukan sebab kita tertinggal. Qada solat ini yang dibolehkan, yang disebut tentang qada solat ini adalah qada solat yang kita tertinggal. Bukan sebab kita tinggal sebab jahat. Bukan sebab kita tinggal sebab kita jahil, tak. Itu beza. Tengok qada solat yang ulama bincang adalah solat sebab kita terlepas, kita tertidur, ataupun solat dalam mazhab Syafi'i dia ada solat hormat waktu, lepas tu kita qada balik. Itulah istilah qada solat. Tapi solat-solat yang kita tinggal masa kita jahil, masa kita jenis degil, wallahualam, ialah maksudnya setiap kita ni ada masa-masa kita diuji dengan kita duk terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya kan. Mungkin kita keadaan kita membesar itu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala kita dengan duduk dalam keadaan yang sesuai dan selesa untuk kita mengamalkan Islam. Maka kalau kita tinggalkan solat pada ketika itu, dia termasuk dalam kita meninggalkan solat dalam keadaan kita buat maksiat. Maksudnya bukan kita tertinggal, kita sengaja tinggal pada ketika itu. Dia nampak tak perbezaan dia? Saya pernah baca benda ni. Dan memang ada pendapat kata ulama suruh istighfar sahaja tentang perkara-perkara yang dah lepas tu. Dan sekarang ni terus istiqamah untuk melakukan ibadat-ibadat yang banyak kelebihan-kelebihannya dalam masa kita diberikan hidayah yang dalam tempoh umur waktu yang berbaki ni. Itu pendapat yang saya pernah jumpa juga. Nanti saya akan baca sekali lagi, insya-Allah saya akan cuba jawablah. Saya dah catatkan dekat sini dah. Qada solat masa, okey. Dan buat masa ni saya boleh jawab sekadar apa yang saya pernah jumpa. Maksudnya ada pendapat yang kata
solat qada saja semampu mana yang kita boleh buat, dan di antara caranya adalah itu yang setengah ulama pesan, suruh solat qada setiap kali bila dia solat lima waktu. Maksudnya masa dia solat zuhur, dia pun solat qada zuhur juga. Masa dia subuh, masa dia solat zuhur, dia qada solat zuhur juga. Tapi sekadar yang dia mampulah, sebab kita ni ada banyak kerja, banyak tanggungjawab dan banyak amanah juga. Jadi kita qada mana yang kita mampu. Ada pendapat ulama kata kita istighfar banyak-banyak, minta ampun dengan segala benda yang kita dah tinggalkan, sebab kita tinggalkan solat pada ketika itu sebab kita buat maksiat. Maksudnya kita tinggal dalam keadaan kita berdosa. Untuk qada kita tertinggal solat bukan kita berdosa, sebab kita tinggal solat pada ketika itu sebab kita tidur contohnya. Kita solat huma waktu dalam mazhab Syafi'i contohnya. So itu qada. Boleh faham? Wallahualam, itu setakat yang saya pernah baca dan saya pernah cuba selidiki sikit-sikit. Nanti saya akan cuba insya-Allah perkuat dan perkemaskan lagi insya-Allah jawapan untuk soalan ni. Terima kasih Ustaz lah, sebab apa? Sebab kadang-kadang macam umur 70 tu kan, dia dengan ujian kesihatan kurang sihat apa semua. Jadi dia nak istiqomah kan, nak solat maksud, tapi yang kekangan masa jahil tu 50 tahun 60 tahun dia dalam tak lakukan solat. Jadi waktu sekarang ni dia tu jadi isu dia, jadi masalah dia kekangan tu lah. Jadi nak qada tu 60 tahun tu agak berat untuk dia kan, dengan isu dengan masalah kesihatan di ujung-ujung usia. Jadi itulah saya tanya solusi yang terbaik dari Ustaz lah, macam Ustaz cakap tadi lah kan. Terima kasih Ustaz lah. Okey, sama-sama insya-Allah. Moga dimudahkan insya-Allah. Okey. Siti Natirah, Assalamualaikum. Seandainya kita mengutamakan salat qada setiap sebelum dan selepas dulu daripada solat sunat. Okey. Itu saya kata tadi, kalau ikut fadilat solat, kalau kita boleh buat dua-dua, sebenarnya solat sunat tu dulu, sebab solat sunat dan sebelum dan selepas solat fardu itu diutamakan dulu, sebab solat itu yang diutamakan untuk kita buat pada waktu itu. Sebab solat sunat nafilah sebelum qabliyah dengan ba'diyah ni dia datang masa ada solat waktu tu sajalah. Okey, solat qada kita boleh buat selepas kita solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Maksudnya sebelum zuhur kita contohnya sebelum solat zuhur ataupun sebelum azan zuhur kita solat dulu qada. Boleh juga, tak ada masalah, sebab kalau kita rasa kita nak qada lah. Okey, kalau kita ingat yang kita perlu qada. Tapi selepas azan zuhur kita disunatkan solat qabliyah zuhur. Ada pendapat kata 2, ada pendapat kata 4. Maka itu yang lebih afdal kita buat pada ketika itu. Lepas tu kita solat sunat zuhur, kita solat fardu zuhur, lepas tu kita solat pula ba'diyah zuhur. 2 atau 4 rakaat. Selepas itu baru solat qada. Sebab itu kita merebut peluang-peluang melakukan ibadat yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Okey. Solat qada boleh berimam ke Ustaz? Contoh pergi umrah untuk mengisi masa bersama. Tidak. Yang ni pun saya nak kena check juga. Setakat ni saya tak jumpa lagi solat qada itu berimam. Kalau saya sebut tentang isu solat hajat juga, sebenarnya secara syariat tidak berimam, tidak berjemaah sebenarnya. Solat hajat pun maka solat qada, solat seorang-seorang lah. Solat seorang-seorang. Okey. Semoga Allah mudah. Okey. Mula kita istighfar, taubat, nyesal dan okey. Betul. Mula-mula kita memang arahan ulama bila kita dah teringat kita tinggal dosa kita tinggal solat dan itu dosa besar, maka kita istighfar dan bertaubat. Itulah yang sebaiknya dulu kita buat. Lepas tu kita ganti mana yang kita mampu. Mula kita istighfar tu okey. Hutang perlu bayar. Ya, betul, hutang perlu bayar, tapi hutang tu macam kita katalah, hutang tu dia ulama bezakan tu dua benda tu, qada sebab kita tertinggal tidur dan sebagainya tu dalam Syafi'i, dan satu lagi hutang yang kita buat sebab kita memang sengaja kita bermaksiat pada ketika itu. Masa kita bermaksiat itu tidak dikatakan hutang, tapi kita dikonsider sebagai orang yang berdosa besar sebab tinggalkan dengan sengaja. Tinggalkan dengan sengaja dia bukan hutang, sebab dia buat pada ketika itu dia memang maksiat. Itu sebab cuba tengok dalam puasa pun, kalau seorang tu tinggal puasa
kan, tinggal puasa memang disuruh qada, tapi ketika itu dia ulama memfokuskan bahawa dia bermaksiat sebab dia tinggalkan puasa. Tetapi ulama bincang dalam kitab fiqh tentang qada ini adalah sebabkan berbuka puasa dengan sebab uzur, sebab menyusu, sebab mengandung, sebab berpuasa, sebab bermusafir, sebab sakit. Jadi kena beza di antara dua perkara tu. Adakah meninggalkan solat disebabkan mengutamakan tugas itu dikategorikan jahil? Ini berdosa juga. Ialah jahil sebab dia tak tahu nak utamakan yang mana dulu. Termasuk dalam jahil lah, sebenarnya kena utamakan solat dulu. Tapi kena tengok tugas tu bagaimana. Itu sebab di dalam Islam dia ada syariat tentang jamak dan qasar. Contohnya kita travel, kita bertugas, kita travel, dia ada salat jamak dan qasar. Tetapi di sana ada terdapat rukhsah untuk kita jamak sahaja tanpa qasar, iaitu solat jamak selain daripada sebab musafir. Qasar hanya dibenarkan untuk kita buat semasa ataupun disebabkan kita musafir sahaja, qasar. Tetap memendekkan solat itu daripada 4 kepada 2. Tetapi untuk jamak, dia dibolehkan, kelonggaran ini dibolehkan bukan hanya sebab kita musafir, tetapi disebabkan banyak perkara lain. Contohnya disebabkan hujan. Contohnya juga disebabkan kita mungkin jam. Dulu tak ada jam. Sekarang ni ulama bincang jam pun termasuk juga. Tapi jam ni dengan syarat kita dah biasa dah. Pada ketika kita tak biasa, maksudnya kita biasanya kita sampai, tiba-tiba hari tu alamak jam pula dan kita terpaksa jamak. Yang tu boleh, tak ada masalah. Tapi jamak ni jamak tamam, jamak 4-4 ataupun 3-4, tidak boleh kita qasar. Ataupun jamak solat yang tamam bagi orang-orang yang bekerja dalam konteks tidak boleh ditinggalkan kerjanya itu sebab mendatangkan mudarat ataupun bahaya dan untuk menjaga kesemaslahatan awam. Contohnya dalam bidang perubatan, contohnya pembedahan dan sebagainya. Ataupun juga ada ulama sebut tentang perkara yang berkaitan dengan engineer ataupun orang-orang yang bekerja di factory kilang yang tak boleh berhenti mesin dia dalam tempoh beberapa jam dan dia tak boleh tinggal. Kalau tinggal, kalau berlaku rosak dan sebagainya, start dan sebagainya boleh mengganggu dan mungkin kemudaratan besar berlaku. Maka ini ulama bincangkanlah. Jadi kita boleh jamak sebenarnya. Itu sebab meninggalkan solat sebab mengutamakan tugas itu, kalau dia tak faham, kita boleh kategorikan dia kan sebagai jahil lah, maka dia kena qada balik lah. Dia kena qada dan kena istighfar dan qada. Tetapi kita kena educate, kita kena bagi tahu dekat orang ramai yang mungkin dia selalu kata kerja dia tu penting dan sebagainya, dia kerja dia tu tak boleh tinggal contohnya kan, maka kita ajarkan kepada mereka untuk mereka solat dalam konteks ada keringanan yang Allah bagi, iaitu dengan menjamakkan secara tamam. Menjamakkan secara tamam. Jadi kita kena tengoklah kategori-kategori bidang tugas yang kritikal itu bagaimana. Tidakkah nanti orang akan gunakan alasan ni dengan sengaja meninggalkan solat? Ustaz, tak solat sebab jahil, tak perlu. Bukan. Dia macam ni. Qada satu hal, dosa satu hal lain. Contohnya. Kalau seseorang itu melakukan maksiat selain daripada solat contohnya, dia tak perlu qada pun. Contohnya minum arak, tak perlu qada. Tak perlu qada dengan mengeluarkan arak daripada mulut. Betul tak? Tapi dia berdosa tak? Dia berdosa. Itu sebab dalam bab solat itu, dia ada khilaf di kalangan para ulama untuk solat-solat yang dah lama sangat-sangat sampai 50 tahun. Jadi mendatangkan kesusahan juga pada dia, terutama contohnya bagi orang-orang yang sakit. Tetapi bagi yang dia mampu nak qada, dia qada lah. Tapi ulama ada pendapat lain dalam bab ini. Jadi bukan kita kata kita nak bagi tahu supaya jangan qada sebab nak bagi dia senang je tinggalkan solat. Tidak. Sebab tak solat tu saja dosanya terlalu besar. Di antara dosa besar, minal kabair. Di antara dosa besar adalah tinggalkan solat. Jadi di antara dosa besar juga adalah minum arak. Adakah bila kita kata, kalau macam tu hanya tak payah qada,
kita seolah-olah membuatkan orang ada alasan untuk tidak solat ataupun minum arak. Dia tidak akan jadi macam tu. Sebab setiap seorang yang beriman, setiap seorang Muslim, dia kena tahu bila dia buat maksiat je, dosa besar, dia kena tahu dia kena bertaubat dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha. Boleh faham Dia kena bertaubat dengan taubat nasuha. Dalam bab qada solat, ulama bincang banyak dalam bab fiqh adalah solat yang bagaimana yang saya sebutkan saya sebutkan tadi. Meninggalkan dalam bentuk dalam keadaan kita jahil dan itu ulama kata qada solat. Okey. Tapi banyak je dosa-dosa besar yang kita tak perlu pun ada isu qada, tetapi kita kena ingat bahawa ia adalah dosa besar. Itu sebab ulama bincang tentang dosa besar ni kena kepada taubat nasuha. Dia tidak hilang dengan kita kena duri ke, kita sakit ke untuk kifarah dosa. Kifarah dosa hanya untuk dosa-dosa dosa kecil. Meninggalkan solat, minum arak, berjudi, itu adalah dosa besar yang perlu kepada taubat nasuha. Dia itu isu lain. Maka kita yang berdakwah ni lah yang kita kena faham dan bagi tahu. Kena bagi tahu kepada orang ramai supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, sama-sama. Ustaz, kalau orang sakit uzur tak boleh bangun, boleh jamak tamam ke? Okey. Atau nak buat solat hujung waktu dan awal waktu, yang kedua solat zuhur, hujung dan asar pada waktu dengan satu wuduk. Kejap. Orang sakit dan uzur tak boleh bangun kalau dia ada wuduk. Kalau dia ada wuduk dan boleh ambil wuduk, dia kena solat. Dia macam ni, dia ada beberapa jenis penyakit yang menghalang dia, menyusahkan dia untuk dia berwuduk. Satu hal. Yang tu yang ulama kata bolehlah didekatkan, contohnya dia bukan jamak, dia dekatkan waktu. Maksudnya solat di akhir waktu dan solat pula di awal waktu yang satu lagi dengan wuduk yang sama. Ataupun ada pendapat yang kata boleh jamak tamam. Okey. Tetapi itu bagi isu wuduk, isu yang berhadas. Okey. Tapi bagi orang yang uzur tak boleh bangun, tetapi ada orang boleh wudukkan dia ataupun dia boleh ambil wuduk dekat tempat tidur dia kan. Ambil wuduk ni sebenarnya senang je kan. Tak perlu pergi ke bilik air, ada orang bawakan besin, spray dan sebagainya, ambil wuduk dan dia boleh solat setiap awal waktu. Sebab solat pada awal waktu dan pada setiap waktu ini adalah solat yang banyak pahala dan kelebihan dia. Boleh faham Dia ada banyak condition lah, banyak konteks yang kita kena faham tentang tak boleh bangun tu. Tak boleh bangun tu untuk ambil wuduk ataupun tak boleh bangun untuk apa, kena tengok balik. Kalau dia boleh sambil-sambil duduk je ada orang wudukkan dia ke, okey, dia boleh ambil wuduk sambil-sambil baring, spray dan sebagainya, dia tidur semayang pada setiap waktu, itu lebih baik, itu lebih afdal, wallahu alam. Tetapi kalau dia melibatkan dia kena ambil wuduk dan wuduk dia sentiasa terbatal, mungkin kentut angin dan sebagainya kan, jadi itu yang dibolehkan oleh para ulama, sama ada dia jamak tamam ataupun dia melewatkan solat di akhir waktu yang pertama dan solat pada awal waktu untuk solat waktu kedua pada awal waktu, insya-Allah dengan wuduk yang satu tu, insya-Allah. Wallahu alam. Okey. Boleh kita teruskan Okey. Fasal pada menyatakan apa yang disyaratkan untuk azan dan iqamah. Okey. Dia kata wala tasihhul iqamatu illa fil waqti wa 'inda iradati ad-dukhul fi shalah. Tidak sah iqamat, tidak sah qamat. Kan kita kata qamat adalah iqamah. Iqamah maksudnya mendirikan salat, panggilan untuk mendirikan salat. Tidak sah iqamah kecuali pada waktu yang nak masuk kepada solat, nak masuk kepada sembahyang. Kita nak sembahyang baru kita iqamat. Wala yasihul adhan illa ba'da dukhuli waqti salat illa subh. Tidak sah azan kecuali bila dah masuk waktu solat. Kecuali solat-solat yang qada tadilah. Solat-solat yang qada tadi. Okay. Itu sebab azan untuk solat qada ni jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Ada soalan ke? Oh, tak ada soalan. Okey. Ingatkan ada orang cakap. Okey. Okey. Kecuali pada waktu subuh. Waktu subuh, azan solat-solat 5 waktu ni hanya dibolehkan selepas masuk waktu kecuali solat subuh. Azan subuh. Fa innahu yajuzul adhan laha qabla dukhulil waqt.
sesungguhnya salat subuh untuk subuh boleh azan sebelum masuk waktu subuh. Itu sebab pada zaman Nabi bila-bila mengazankan 2 kali. Dia tak ada masalah. Jadi kita boleh je amalkan azan 2 kali untuk subuh, tak ada masalah insya-Allah. Waqtulifa fil waqti alladhi yajuzu fihi al-adhanu laha. Dan ulama berbeza pendapat untuk ini berkaitan dengan azan subuh dan azan sebelum subuh ni. Azan subuh, azan solat subuh, tetapi azan yang sebelum waktu subuh tu. Itu sebab pada zaman Nabi bila masuk waktu subuh satu azan, tapi sebelum tu ada azan lain untuk mengejutkan orang bangun untuk bertahajud dan sebagainya. Ulama berbeza pendapat pada waktu bila yang kata sebelum waktu subuh masuk tu. Wal asahhu annahu yajuzu ba'da nisfal lail. Yang sahihnya dia kata boleh untuk azan sebelum masuk waktu subuh itu adalah selepas separuh daripada malam. Selepas separuh daripada malam. Wa qila 'inda sahar, dan dikatakan juga pada waktu sahur. Waktu sahur ni maksudnya waktu dalam secam, tempoh-tempoh hampir sebelum subuh. Wa qila fi jami'il lail, ada yang kata pada seluruh malam itu sendiri. Maksudnya selepas daripada isyak tu seluruh malam tu dah boleh dah azan. Walaysa bi syai'in, tidak ada masalah lah. Wa qila ba'da thulutsai lail, ada juga dikatakan oleh para ulama adalah selepas 1/3 malam. Wal mukhtarul awal, yang dipilih oleh maksud Imam Nawawi memilih untuk mengatakan pada selepas daripada separuh malam, separuh malam. Itu pendapat yang diutamakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Lepas tu في حكم أذان وإقامة المرأة والخنثى المشكل وتقيم المرأة والخنثى المشكل ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت. Okay? Orang perempuan dan orang khunsa, maksudnya bisexual, okay? boleh melakukan iqamah wala yu'adzinani, dan mereka berdua ini tidak boleh melakukan azan li'annahuma manhiyani an raf'is sauti, kerana mereka berdua ini dua jenis makhluk Allah SWT ini, perempuan dan khunsa muskil ini, bisexual ini adalah dilarang untuk mereka mengangkat suara. Illah, di antara illah melarang mereka mengangkat suara adalah disebabkan mereka ini boleh mendatangkan fitnah. Wallahu alam. Okey. Kita masuk kepada, tengok ada soalan tak? Okey, kalau okey. Bolehkah melakukan solat jamak jika kita akan dibedah? Boleh. Ini okey, sama ada membedah ataupun kita dibedah, kita boleh. Okey, cumanya isu yang qada ini termasuk juga kalau orang yang intubate. Intubate ni maksudnya orang yang ditidurkan untuk proses. Na'udzubillah, kita minta kita dielakkan daripada benda-benda ni, minta Allah bagi kita kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya Allah. Okey, bagi orang yang nak menjalani pembedahan, orang yang nak melakukan pembedahan, kedua-duanya dibolehkan untuk jamak solat, tetapi secara tamam. Secara tamam boleh insya-Allah. Okay. Tapi pastikanlah, maksudnya kita bedah tu bedah bukan minor operation lah. Maksudnya pembedahan yang membuatkan kita akan mamai, kita akan rasa kita akan tidak sedar untuk tempoh yang mengganggu ataupun melepasi dua waktu yang kita tak mampu untuk kita solat pada ketika itu. Maka boleh jamak tamam. Wallahu alam. Okey. Bab ma yaqulu man sami'al mu'adhdhina wal muqima. Bab pada menyatakan apa yang perlu dikatakan ataupun didoakan, dizikirkan ketika seseorang itu mendengar muazzin sedang azan dan orang muazzin sedang melakukan iqamah.
yustahabbu an yaqul man sami'a al-mu'adhdhina wal muqima mithla qawlihi illa fi qawlihi hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falah fa innahu yaqulu fi kulli lafzatin minha la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, disunatkan untuk seseorang itu bila dia dengar muazzin melaungkan azan dan muazzin atau Bilal melaungkan iqamah, menyebutkan seperti apa yang disebut oleh muazzin atau Bilal itu. Disebut satu-satu sebiji-sebiji dengan suara yang perlahan untuk dia dengar sahaja ataupun orang sekeliling dia dengar. Bukan maksudnya orang yang dekat berkaitan lah, maksudnya secara sir. Kata dan sebut seperti mana muazzin atau Bilal sebut semasa azan dan iqamah. Illa fi qawlihi, kecuali pada kata-kata muazzin, laungan muazzin dan orang yang iqamat atau Bilal, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala ni yang ulama sebut dalam bahasa fiqhnya adalah hayya 'ala. Iaitu hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah fa innahu yaqul, maka kita kena sebut pada setiap lafaz hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah itu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu pendapat yang disebut di dalam min al-haqq lah. Okey, kejap saya baca dia punya sedikit jumhur walakin ba'd al-ahadits yaqtadi. Kita ada banyaklah pendapat, perbahasan sedikit lah yang disebut dalam Sahih Bukhari tentang perkara ni. Tetapi secara basicnya kita sebut bila kita dengar azan, kita dengar iqamah, kita sebut sahaja seperti mana yang disebut oleh muazzin dan Bilal masa mereka melaungkan azan dan iqamah. Wa yaqulu fi qawlihi as-salatu khairun minan naum saddaqta wa bararta, dan dia pun berkata pada taswib dipanggil taswib. As-salatu khairun minan naum ni panggil taswib. Bila muazzin menyebut as-salatu khairun minan naum, dia pun sebut sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, maksudnya benarlah apa yang engkau kata dan kebaikanlah apa yang engkau laungkan itulah. Engkau melakukan kebaikan lah. Apa yang kalau maksudnya bangun solat dan sebagainya kan, meninggalkan tidur itu. Wa qila yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Ada yang berpendapat mengatakan bahawa kita boleh jawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Kita sebut balik, maksudnya kita sebut balik macam imam sebut as-salatu khairun minan naum, tapi selepas kita kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham Okey. Ada soalan? Ustaz, termasuk bacaan qamatus salah? Betul. Nanti kita masuk kepada qamatus salah sebab ada yang riwayat kata baca aqamallahu adamaha. Aqamallahu adamaha tu. Ada yang pendapat mengatakan begitu, tetapi dalil tu saya dah tengok tadi agak lemah. Nanti kita akan masuk, kita tak sampai lagi kepada bab jawapan kepada perkataan qamatus salah itu. InsyaAllah kita akan jumpa insyaAllah Tuan Nasrul. Okey. Sikit lagi. Okey. Wa qila yaqul sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Maksudnya selain daripada kita boleh jawab sadaqta wa barirta ataupun wa bararta, kita juga boleh baca sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah, dan kita menjawab kalimah iqamah aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Apa maksud okey. Bilal akan kata qad qamatis salah, maksudnya telah didirikan solat, telah dilaungkan untuk kita mendirikan solat. Kita jawab aqamahallah wa adamaha, maknanya Allah telah mendirikannya itu solat dan menjadikan solat-solat itu sentiasa berlaku. Wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah selalu menegakkannya dan mengekalkannya. Okey. Nanti kita tengok riwayat. Ini ulama, ini pendahuluan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah.
wa yaqulu aqiba qawlihi ashhadu an la ilaha illallah, maka berkata selepas asyhadu an la ilaha illallah, wa ana ashhadu an la ilaha illallah, wa qawlihi asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selepas bila mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah, thumma yaqulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Okey, maka ini juga kita boleh katakan, maksudnya bila muazzin ataupun Bilal melaungkan azan ataupun iqamah, bila dia sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu sebenarnya ada pendapat lain yang boleh kita baca, okey, iaitu apa? Bilal dia kata asyhadu an la ilaha illallah saja, asyhadu an la ilaha illallah sahaja Bilal kata, tapi ada riwayat kata, katalah, boleh kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ada perkataan wa ana, maksudnya aku juga bersaksi. Itu maksudnya jawapan kita kepada kata-kata imam. Okey, ini antara pendapat-pendapat dari riwayat yang datanglah. Dan selepas itu kita kata raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami midina. Boleh okey. Ada juga semasa muazzin melakukan azan asyhadu an la ilaha illallah, kita dekat-dekat menjawab wa ana asyhadu. Betul. Betul. Maksudnya tambah wa ana asyhadu, wa ana asyhadu. Wa ana asyhadu. Okey. Clear yang tu tak ada masalah. Maksudnya kita boleh jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sahaja boleh, seperti mana yang muazzin sebut, dan kita boleh tambah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita juga boleh tambah raditu billahi rabba wa raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Fa idza farigha min al-adhan فإذا فرغ من المتابعة في جميع الآذان صلى الله عليه وسلم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Okey. Ini benda yang kita jarang buat lah. Sebab kita terus je lepas dengar azan, kita terus je baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Betul tak? Tetapi sebenarnya kalau ikut yang sunnahnya, lepas ni kita buat, semoga kita dapat banyak lagi pahala. Sebelum kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah itu, kita kena selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kata apa? Kalau kita pegang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tengok Imam Nawawi kata apa? Fa idza farigha min al-mutaba'ati fi jami'il adhan. Bila kita selesai, kita mengikut kata-kata imam, kata-kata Bilal, kata-kata muazzin masa dia azan dan iqamah itu, salla wa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berselawat dan beri salamlah, kesejahteraanlah, mendoakan kesejahteraanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dulu, maksudnya bila muazzin kata la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, last sekali tu kan kita pun sebut la ilaha illallah. Lepas tu apa yang kita nak baca? Kita jangan terus baca, bukan jangan maksudnya haram, tetapi kalau kita nak ikut sunnah, kita kena apa? Sebelum kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah itu, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya selawat yang lengkap lah. Selawat yang lengkap, selawat Ibrahimiyah tu maksudnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Okey. Maksudnya kita baca. So doa ini faham makna dia apa? Allahumma, wahai Tuhanku, rabba hadhihi da'wati tammah. Tuhan kepada dakwah yang sempurna ini. Apa makna dakwah yang sempurna ini? Dakwah itu adalah seruan. Seruan itu adalah seruan azan inilah. Dakwah itu adalah memohon, meminta untuk orang datang.
muazzin Bilal melaungkan azan untuk meminta orang datang ke masjid dan surau dan untuk kita bersolat. Okey. Wassalatil qa'imah, dan solat yang didirikan. Solat yang didirikan, ulama kata sama ada solat ini, solat yang sekarang yang akan didirikan, dan solat-solat yang akan didirikan dan yang telah didirikan. Dan kita juga minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan dan kelebihan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman. Saya ada terjumpa dia macam tersilap terjemah. Okey. Tengok apa terjemahan dekat sini dia kata wa ba'athu maqaman. Bangkitkanlah dia. Bangkitkanlah dia. Kalau kat sini dia terjemah, dia kata apa dalam kitab tuan-tuan dan puan, serta bangkitkanlah ini. Jadi terjemahan ni saya rasa tidak sesuai, tidak kena, sebab kat sini perkataan dia dan nas dia adalah wa ba'athu. Maksudnya bangkitkanlah dia. Maksudnya kita tadi doa kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita doakan untuk Nabi Muhammad SAW juga. Maksudnya bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW ni, ya Allah, pada tempat yang terpuji, pada tempat yang bagus, pada tempat yang baik yang telah engkau janjikan. Cuma ada sedikit kesilapan terjemahan lah daripada teks asal yang kita selalu baca tu lah, wa ba'athu maqam. Jangan baca wa ba'athul maqama. Kadang-kadang kita dengar orang baca wa ba'athu sebenarnya makhraj huruf bila bacaan zikir dan sebagainya, banyak juga kesalahan-kesalahan yang berlaku sebenarnya. Sama juga macam kita melaungkan Asmaul Husna, banyak je kesalahan-kesalahan makhraj huruf, maka kita kena perbaikilah. Sama juga doa-doa selepas azan ni banyak je yang baca tersilap makhrajnya, jadi ataupun tertambah alif dan lam dan sebagainya. Jadi baca elok wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jangan baca wa ba'athul maqama. Jadi baca wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka dan engkau bangkitkanlah ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada tempat yang terpuji, dan yang telah engkau janjikan. Wallahu alam. Itu apa yang kita boleh baca. Maksudnya kalau kita nak ikut sunnah, sebelum ni kita dah baca dah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tanpa selawat, maka kita dah baca dah hari ni ada seruan dan unjuran untuk kita melakukan selawat. Selepas kita mendengarkan azan, sebelum kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Okey. Selepas itu apa yang kita kena baca? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh berdoa. Dia kata summa yad'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya. Maka selepas itu berdoalah dengan segala apa yang kita nak baca, kita nak doa dari segi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Bacalah doa, bacalah apa-apa saja doa umum lah. Doa apa-apa saja doa. Dia kata apa-apa saja doa. Dia tak ada doa khusus pada ketika ini. Selepas kita baca doa yang lepas azan itu, tak ada doa khusus, maksudnya kita boleh doa saja apa-apa doa yang kita nak baca untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ada soalan tak? Kejap Selepas, okey sekejap. Okey, ada juga semasa muazzin melakukan azan, kita dalam menjawab. Okey. Okey, selepas selawat Ibrahim dibolehkan mohon doa ustaz baru baca doa azan. Tak, kalau ikut kat sini selawat dulu. Puan Siti Fatimah, kalau kita tengok nas Imam Nawawi ni, kita selawat dulu, lepas tu kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ini, sebab dia ada hadis dia. Dia ada hadis, dia riwayat dia, kita mengutamakan dulu apa yang disunatkan, yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu baru kita doa dengan apa doa yang kita nak baca.
Kalau kita selawat je Ustaz, kita tak hafal doa tu boleh je, tak ada masalah, sebab doa-doa dan bacaan-bacaan yang kita tengah belajar ni sebenarnya bacaan-bacaan sunat. Bacaan-bacaan sunat dan mempunyai kelebihan-kelebihan. Maka kita buat yang mana kita mampu. Maksudnya kalau kita ingat selawat saja, kita tak ingat doa Allahumma rabb hatina wa tamah itu, kita tak baca pun tak apalah. Kalau sebab kita tak ingat, kita selawat sajalah, semuanya dapat satu perkara sunnah. Lepas tu kita doalah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Okey, kejap. Okey, selawat. Okey, kejap. Arwah bapa kami baca selawat Ibrahimiyah sebelum jawab azan dan sebelum baca doa selepas mengangkat wuduk. Wallahualam. Kalau pada tempat-tempat yang tidak dikhususkan, tak maksudnya dia baca je benda tu sebagai doa umum, dia zikir umum, dia tidak masalah. Jangan dia mengkhususkan pada tempat-tempat yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita dah belajar sebelum ni, maksudnya ada banyak doa-doa umum, kita boleh je baca. Contohnya macam ada hadis yang kata kelebihan baca la ilaha illallah la syarikalah 10 kali selepas maghrib dan asar contohnya kan. Ada pahala dan kelebihan yang banyak, tetapi boleh tak baca la ilaha illallah la syarikalah 10 kali itu pada salat yang lain? Boleh juga baca, tapi jangan mengkhususkan kecuali apa yang Nabi dah khususkan dalam hadis dia. Lepas baca doa selepas azan tu kena baca selawat kepada Nabi lagi tak? Kalau ikut dalam teks yang kita baca tadi, tak perlu dah baca selawat ke atas Nabi dah. Maksudnya urutan dia selawat ke atas Nabi, baca doa selepas azan, dan kita terus doa dengan sebanyak-banyak doa yang kita boleh doa untuk kebaikan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfir. Saya kena berhenti dulu Saya kena Ya Ustaz. Kita sambung Kita nampak dah buat ini jelma tu, saya dah kena faham dah, saya banyak insya-Allah. Aqul qawli hadza. Okey, baik. Kita akan mohon maaf ya pada jemaah, kita bagi laluan pada Ustaz untuk tutup majlis. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta